Salam sejahtera, bertemu kita lagi dalam Wacana Ilmu Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020. Pada sesi Wacana Ilmu ini, tajuk perbincangan kita ialah pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam kurikulum persekolahan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya Chong Yenny, yang akan membawa para penonton sekalian bersama-sama dengan panel-panel jemputan kita dalam 4 slot wacana ilmu. Slot yang pertama, kita akan bersama-sama dengan Yang Bahagia Datin Sri Haja Nur Zamani binti Abdul Hamid, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, dan Yang Bahagia Datin Arlina binti Arif, Pengarah Link dan Pejabat BNM, Bank Negara Malaysia. Pada slot yang seterusnya, iaitu slot yang kedua, kita akan bersama-sama pula dengan 2 orang panel dari bahagian pembangunan kurikulum dan berkongsi maklumat dengan 2 orang guru tentang pelaksanaan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan di peringkat sekolah. Pada slot yang ketiga, kita akan bersama 2 orang lagi panel, iaitu seorangnya dari bahagian sukan, ko-kurikulum dan kesenian, dan seorang lagi dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Akhirnya, pada slot yang keempat, kita akan berkongsi maklumat bersama seorang pengetua mengenai pelaksanaan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. Baik, sebelum kita bermula, marilah kita saksikan sedutan klip video dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Jumlahnya RM1,500. RM1,500 je? Sekejap ya. Ini kad kredit Platinum. Aku boleh makan sedap-sedap dekat sini. Apa yang kita dapat saksikan dalam sedutan klip video tadi adalah situasi yang sebenar berlaku di luar sana. Berbelanja sesuka hati untuk memenuhi kehendak dan keperluan? Jangan. Kita perlu bijak berbelanja mengikut tahap kemampuan dan pendapatan. Fikir dahulu sebelum berbelanja, seperti pepatah Melayu, ukur baju di badan sendiri. Para penonton sekalian, sedutan klip video itu yang kita saksikan ada kaitannya dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Sebentar lagi, kita akan mendengar pandangan mengenai kepentingan pendidikan kewangan dalam sistem pendidikan kita dari Yang Bahagia Datin Sri Haja Nur Zamani binti Abdul Hamid, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Salam sejahtera Yang Bahagia Datin Sri. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Yang Bahagia Datin, pendidikan kewangan ini adalah satu topik yang popular dan sering dibicarakan di dalam sosial media. Terdapat banyak klip video yang memperkenalkan tip pendidikan kewangan seperti pengurusan kewangan yang bijak, perbandingan harga sebelum membeli, simpanan untuk jangka masa panjang, kepentingan insurans dan takaful. Tidak ketinggalan, terdapat juga klip video tentang mereka yang menjadi mangsa dalam penipuan kewangan dan terjerumus dalam masalah. Oleh itu adalah amat penting jika kita dapat mendidik generasi muda dengan pendidikan kewangan sejak di bangku sekolah lagi. Oleh itu, bolehkah Yang Bahagia Datin Sri berkongsi maklumat mengenai bilakah pendidikan kewangan mula diintegrasikan dalam kurikulum atau sistem pendidikan? Alright, terima kasih Dr. Chong. Selamat pagi, salam sejahtera. Kalau kita lihat kepada video tadi, kita akan merasakan bahawa video tersebut hanya memberikan paparan peringatan kepada orang dewasa.
Tetapi pada saya ya, apabila kita mendidik, itu juga turut memberikan manfaat kepada anak-anak kita di sekolah. Walaupun dia merasakan video tadi memberi tips kepada orang dewasa, tetapi kita tahu bahawa anak-anak kita setiap kali menonton televisyen, dan itu juga memberikan satu pengajaran dan juga satu message kepada mereka untuk mereka faham kenapa jadinya keadaan begitu. Jadi kalau kita lihat dari segi kurikulum ataupun dari segi kurikulum kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan, kita melihatkan bahawa anak kita ini perlu dididik daripada awal. Dan untuk itu kurikulum yang digubal ini sering bersifat dinamik, sering berlaku je penambahbaikan. Maka bila kita bercakap tentang pendidikan kewangan, daripada dahulu lagi telah diperkenalkan, tetapi kesedaran kita sendiri seperti saya di bahagian pembangunan kurikulum ketika itu, kita merasakan hanya kita perlu integrasikan dalam subjek tertentu saja, yang mungkin kita rasakan subjek ini saja menjadi sebagai vehikel kenderaannya untuk menyampai kepada murid tersebut. Ya, dan apabila kita lihat dia telah menjadi agenda negara kerajaan, betapa kepentingan kewangan itu perlu diberikan kesedaran kepada orang dewasa khususnya, dan kemudian kepada anak-anak yang kecil di bangku sekolah ini. Maka bermula pada 2012 kita lihat Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengorak langkah untuk sedar bahawa bukan hanya subjek tertentu sahaja yang perlu diberikan penekanan, tetapi telah mula diintegrasikan dalam beberapa subjek yang lain. Bila saya sebut integrasi, Dr. Chong dan Dr. Chong sendiri pun saya rasa arif ya tentang perkataan-perkataan dalam kita menggubal kurikulum ini, iaitu kita sisipkan dalam mata pelajaran yang lain ya. Dan untuk itu pada 2012 juga kita membuat kolaboratif kerjasama bersama Bank Negara Malaysia, iaitu membina apa yang dikatakan sebagai satu 6 standard celik kewangan. Dan standard ini digunakan sebagai panduan bagi kita untuk mereka bentuk ya, mengambil elemen-elemen yang penting dalam standard tersebut untuk disisipkan atau diintegrasikan dalam mata pelajaran yang lain. Dan kemudiannya bila kita lihat lagi penting, dan bila kita lihat evolusi masyarakat kita yang mempunyai banyak kuasa membeli ini, maka kita rasa banyak lagi isu-isu yang berlaku. Dan itu kita fikirkan bahawa now kita kena perlu memberikan kesedaran yang lebih kuat kepada anak-anak kita di bangku sekolah lagi. Maka apabila saya sebutkan tadi kurikulum ni bersifat dinamik, bila Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil kesempatan untuk menyemak semula kurikulum, maka 2014 kita telah menjadikan elemen kewargaan, literasi kewangan ini penting. Maka pada 2014 pelaksanaan kali pertama telah diperkenalkan dalam kurikulum standard sekolah rendah, iaitu tahun 4. Dan kemudian 2017 kita telah turun lagi ke peringkat lebih bawah untuk kita sedarkan anak-anak kita yang kecil ini, iaitu kita perkenalkan dalam tunjang kurikulum standard sekolah rendah, pra sekolah lagi. Dan kemudian kita juga perkenalkan dia di kurikulum standard kurikulum sekolah menengah, iaitu KSSM di tingkat 1. Jadi pelaksanaan ini kita nampak dia dalam bahasa Inggeris, izin saya sebut, dia gradual, dia meningkat daripada prasekolah sampai ke tahap 1, tahap 2, dan sambung tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah kita tidak pernah terhenti pada satu peringkat. Kita sering akan meningkat dari segi yang saya sebutkan tadi, dinamik. Apa yang perlu kita sisipkan lagi, dan kemudian kita buat penambahbaikan supaya literasi kewangan ini menjadi sebahagian daripada kehidupan anak-anak kita. Okey. Jadi yang bahagia Datin Sri, apa pula dengan objektif pelaksanaan pendidikan kewangan ini? Objektif dia seperti saya kata tadi, bila dia dinamik, objektif tu sering disemak balik. Ya, maksudnya apa sebenarnya yang hendak kita didik anak-anak ni daripada sekolah sehinggalah mereka melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi. Jadi tentunya kalau di kurikulum kita lihat apa yang difokuskannya ialah 3 perkara, iaitu pengetahuan,
kemahiran dan juga nilai. Jadi bila dikatakan pengetahuan di sini, kita memberikan kesedaran, awareness. Apa yang dikatakan literasi kewangan, apa kepentingannya celik kewangan ini dan sebagainya. Dari situ kita berikan the konsep-konsep pengetahuan. That is more of, kalau kita kata, ialah untuk menyampaikan ilmu, ya. Dan contohnya di situ kita berikan kepada anak kita apa penting di antara kehendak dengan keperluan. Ya. Kalau bahasa Inggeris, what is needs, what is wants. Nak beli phone tu kehendak ataupun keperluan. Ya, dan kemudian dia punya kemahiran pula. Kemahiran itu bila kita dah beri dia contoh tadi seperti kehendak dan keperluan, maka dia sekarang ni kita didik dia bagaimana nak buat keputusan, iaitu making decision. Ya, jadi kita ada duit banyak ni, apa yang kita nak buat? Nak beli phone ke nak simpan? Alright? So ataupun phone itu mungkin sekarang ni adalah keperluan Dr. Chong. Tetapi jenama tu pula menjadi satu pula pilihan. So you have to make good decision, kan? Dan kemudian nilai itu, nilai kesedaran, nilai buat keputusan itu, maka dia menjadi sesuatu yang perlu dididik kepada anak kita, apa yang disebut sebagai you must be responsible for your decision making, iaitu keputusan yang dibuat itu mestilah keputusan yang bertanggungjawab. So every stage, setiap tingkat umur kita perlu membuat pilihan. Datin Sri. Baik, seterusnya Datin Sri, apakah peranan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam meningkatkan ilmu pengurusan kewangan dalam kalangan murid di sekolah? Kalau kita lihat untuk pengurusan kewangan ni, mungkin tadi saya sebutkan kita punya gambaran besar adalah daripada prasekolah sampai ke menengah. Tetapi sekarang mungkin saya akan melihat pula kepada kurikulum tu sendiri, subjek ataupun kita biasa dengan sebut mata pelajaran. Dahulunya kita hanya memilih mata pelajaran tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi bermula daripada 2012, 2014, 2017, kita sedar bahawa kita tak boleh lagi hanya sisip-sisip. Kita harapkan ada subjek tertentu saja yang akan mampu untuk mengajar tentang literasi kewangan. Maka dengan itu kita kata, okay, now we have to look at apa yang kita nak berikan penekanan. Jadi penekanan ini ialah kita lihat kepada mata pelajaran. So mata pelajaran ni kita lihat seperti mata pelajaran teras ataupun elektif seperti vocational, technical, ikhtisas. Ikhtisas ni ialah akademik. Ya, dan subjek-subjek yang menjadi mata pelajaran wajib yang perlu diajar kepada murid. Jadi bagaimana kita integrasikan elemen kewangan ini, iaitu bergantung kepada kepakaran pegawai-pegawai yang berada di bahagian pembangunan kurikulum yang menjaga disiplin-disiplin tertentu subjek ini, bagaimana mereka merancang, memilih tajuk-tajuk, topik, tema untuk dimasukkan dalam kurikulum standard tersebut. Baik, seperti yang dinyatakan tadi oleh Yang Bahagia Datin Sri, pengarah bahagian pembangunan kurikulum, KPM dan BNM telah bekerjasama dalam membangunkan 6 standard celik kewangan, ya. Usaha ini bukannya setakat pembangunan standard celik kewangan saja. Ia merupakan usaha yang berterusan sehingga tercapai matlamat pendidikan kewangan, ya, Datin Sri. Okey, baik. Pada masa ini, Yang Bahagia Datin Sri dan para penonton, kita akan menjemput Yang Bahagia Datin Arlina binti Arif, pengarah LINK dan pejabat BNM Bank Negara Malaysia, untuk memberi maklumat mengenai usaha untuk memupuk nilai kewangan yang baik sebagai asas bagi mewujudkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dari segi kewangan. Salam sejahtera Yang Bahagia Datin Arlina. Seperti mana yang kita ketahui, kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Bank Negara Malaysia telah bermula sejak beberapa tahun yang lalu dalam usaha untuk menggalakkan keupayaan kewangan sebagai kemahiran hidup yang penting sejak usia muda. Bolehkah Yang Bahagia Datin jelaskan peranan Bank Negara Malaysia dalam meningkatkan tahap literasi kewangan dan keupayaan kewangan dalam kalangan generasi pada masa kini dan masa akan datang?
Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada Yang Berbahagia Datin Seri dan juga kepada Yang Berusaha Dr. Chong. Terima kasih kerana menjemput Bank Negara Malaysia untuk berkongsi maklumat di sesi wacana ilmu ini. Dan juga saya ingin merakamkan terima kasih dari Bank Negara Malaysia kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah lama berkolaborasi dengan kami dalam menjayakan inisiatif pendidikan kewangan untuk negara Malaysia. Menjawab soalan Dr. Chong tadi, Bank Negara Malaysia telah memainkan peranan yang sangat aktif dalam memberi penekanan pendidikan kewangan kepada seluruh masyarakat Malaysia di setiap peringkat umur dan juga kehidupan supaya mereka dapat membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan juga menggalakkan tabiat kewangan yang bertanggungjawab. Seperti mana yang kami selalu mengatakan, pendidikan kewangan ni adalah satu ilmu yang perlu dari cradle to grave, ya, dari buai ke kubur. Kami selalu bercakap macam itulah. Jadi adalah satu skill atau ilmu yang betul-betul diperlukan untuk semua orang. Dan kerjasama mengenai pendidikan kewangan ni dijalankan oleh Jaringan Pendidikan Kewangan atau Financial Education Network, FEN, yang telah ditubuhkan dalam tahun 2016 sebagai satu platform antara agensi untuk meningkatkan impak inisiatif pendidikan kewangan dan mengenal pasti peluang baru bagi meningkatkan celik kewangan di antara kalangan masyarakat Malaysia. Jadi FEN ni terdiri daripada 8 ahli, iaitu Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, juga dulu kami berkolaborasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi juga, ya, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Ini adalah salah satu agensi yang telah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, Pendidikan Insurans Deposit Malaysia dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan juga Permodalan Nasional Berhad. Ya. So FEN telah juga melancarkan strategi kebangsaan bermatlamat untuk meningkatkan literasi keuangan rakyat Malaysia dan juga memupukkan tabiat dan sikap yang bertanggungjawab dalam pengurusan keuangan. Strategi ini telah dilancarkan tahun lepas, ya, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu, dan strategi ini telah mengenal pasti lima strategi utama yang merangkumi macam saya cakap tadi, semua peringkat kehidupan, bermula dari menyemai nilai murni sejak usaha muda sehingga menggalakkan tingkah laku keuangan yang positif di kalangan orang dewasa. Dokumen ini, ya, boleh diperolehi dalam laman sesawang fenetwork.my. Dan seperti mana yang telah disebut tadi oleh Yang Berbahagia Datin Seri, usaha untuk menyemai nilai murni sejak usaha muda di bawah strategi utama 1 telah pun bermula dengan kerjasama dengan KPM, ya. Pelaksanaan pelan tindakan secara sistematik telah melahirkan generasi muda yang bijak dalam mengurus dan membuat keputusan keuangan dan seterusnya merangsangkan tabiat keuangan yang baik dan bertanggungjawab. BNM juga telah menyediakan modul pendidikan keuangan peribadi mulai Mac 2019 yang telah ditawarkan juga melalui platform pembelajaran dalam talian e-pembelajaran sektor awam atau IPSA untuk semua penjawat awam. Warga sekolah juga digalakkan untuk menyertai modul ini untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai pengurusan keuangan. Saya juga ingin mengucapkan syabas kepada golongan pengajar. Mereka adalah antara pelajar IPSA ni yang paling tinggi, ya. Dan pihak Intan pun ada memberi laporan kepada kami yang mengatakan mereka adalah yang paling aktif juga. So saya
amat berterima kasih dan syabas juga ya kepada KPN. BNM juga akan terus bekerjasama dengan KPN dalam memastikan pendidikan keuangan dalam kurikulum sekolah dan aktiviti kurikulum berjalan dengan lancar. Usaha ini memerlukan sokongan dan kerjasama yang padu daripada semua pihak yang terlibat, termasuk ahli-ahli FEN yang lain, rakan kerjasama, warga sekolah dan juga ibu bapa. Cukup jelas penerangan Yang Bahagia Datin Arlina tentang peranan FEN dalam menjayakan strategi literasi kewangan kebangsaan yang pastinya Kementerian Pendidikan Malaysia dan FEN berada di landasan yang sama untuk merealisasikan strategi keutamaan satu, iaitu memupuk nilai murni sejak usia muda. Terima kasih Yang Bahagia Datin Arlina kerana dapat berkongsi maklumat bersama kita pada sesi ini. Kita berharap pada masa yang akan datang kita boleh bertemu lagi, ya. Balik semula kepada Yang Bahagia Datin Sri. Ya. Jadi sebelum kita beralih ke slot yang seterusnya, apakah harapan atau pesanan Yang Bahagia Datin Sri Pengarah terhadap tahap literasi kewangan dalam kalangan anak-anak didik kita pada masa yang akan datang? Okey Puan Chong, sebelum saya memberikan harapan ataupun hasrat, mungkin saya akan patah balik sikit lah ya tentang literasi kewangan ini. Sebab bila disebutkan tadi ya tentang anak-anak kita ya di sekolah yang saya sebutkan tadi dalam kohort umur 5 tahun hingga 17 tahun, iaitu daripada prasekolah sampailah sekolah menengah, kita lihatkan bahawa bagaimana integrasi elemen kewangan ini disampaikan kepada mereka. Ianya begitu teliti sekali ya, bagaimana kita nak sampaikan pengetahuan, kemahiran dan juga nilai tersebut. Maka kita meminta juga pandangan dan juga kerjasama dengan Bank Negara Malaysia tadi, dan dalam topik-topik tertentu juga kita meminta pandangan dan juga nasihat maklumat daripada contohnya bank-bank perdagangan dan pemodalan nasional berhad PNB bagi membantu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadikan kurikulum itu lebih jelas dan bagaimana untuk menyampaikan topik-topik tertentu kepada anak-anak ini. Selain daripada kurikulum juga, kita ada co-kurikulum yang kita rasakan dia adalah satu medan, iaitu aktiviti-aktiviti bagi menyokong apa yang telah dipelajari dalam bilik darjah ya. Jadi pendekatan ini lebih kita katakan sebagai pendekatan yang blended learning, yang terangkum, yang dia faham apa yang dia belajar di bilik darjah secara langsung, dan kemudian ada juga yang secara tidak langsung dalam beberapa mata pelajaran yang lain, dan kemudian mereka melaksanakan kemahiran itu dalam aktiviti co-curriculum. Dan contohnya kalau kita lihat antara apa yang paling boleh dilaksanakan oleh anak-anak kita di peringkat sekolah ini ialah faham tentang nilai kuasa wang tersebut. Dan paling simple sekalipun kita boleh ajar anak-anak kita menabung ya. Tapi menabung sekarang ni berbeza dengan menabung saya dahulu ya. Menabung sekarang kita nampak bank, dan pergi bank itu dah menjadi satu perkara biasa daripada anak kecil ya sampai mereka ke sekolah. Tapi zaman saya pergi bank itu kita merasakan kita takut ya, sebab orang yang pergi bank tu hanyalah orang yang kaya ataupun ibu bapa kita yang memang ada wang yang besar. Jadi cara ibu bapa mendidik saya dahulu ialah beri tabung. Ya, berbagai jenis bentuk tabung. Itu pun yang dikatakan pembelajaran secara tak langsung. Tapi pada masa zaman saya dulu tidak ada literasi kewangan ini ya. Jadi kita lihat dia menjadi agenda kerajaan sekarang, iaitu perlu dan mesti dididik, berikan dia kesedaran tentang literasi kewangan ini. Dan untuk ini kita lihat apa yang dipelajari dalam kurikulum di sekolah dan sebagainya itu perlu diaplikasikan ya. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan di sini ya, harapan dan hasrat kita ialah bukan saja guru tetapi ibu bapa juga
ya, kena menyokong kepada apa yang telah dipelajari oleh anak-anak di sekolah dalam keadaan yang simple, yang mudah, iaitu ajar mereka membuat pilihan, iaitu sama ada adakah perlu beli ataupun hanya untuk rasa puas hati, ya, iaitu yang dikatakan sebagai adakah ada keperluan ataupun kehendak. Dan kemudian kita perlu juga membimbing, mendidik anak kita untuk membuat pilihan, ya, membuat keputusan. Dan apa yang dilihat di video pagi tadi awal tadi, tips-tips tu ialah sesuatu yang bagus untuk anak kita supaya kita memberikan dia satu message bahawa kalau membuat pilihan yang salah, inilah akibat dia. Berlaku sesuatu sebab, mesti ada akibat. Jadi literasi kewangan ini sebenarnya ialah untuk kesejahteraan hidup, ya. Dan ini juga mengingatkan kepada saya sendiri dan juga Dr. Chong, ya. Walaupun kita berduit, kita makan gaji, tetapi cakap tu senang, ya, tetapi bila kita berada dalam keadaan di shopping mall tu, kita dah lupa bahawa kita juga kena membuat pilihan yang tepat, ya. Dan harapan saya ialah supaya guru-guru yang melaksanakan literasi kewangan ini, sama ada dia secara langsung dalam mata pelajaran tertentu atau sisipan, supaya jangan abaikan, ya, terutama sekali seperti guru-guru yang mengajar matematik, ya, yang memang ada topik dan tajuk yang khusus, ya, dan kita cuba kaitkan dengan apa yang kita nampak dalam video tadi, ya. Dia macam pesanan lah, ataupun mata pelajaran bahasa Melayu, ya, ataupun mata pelajaran yang tertentulah yang mempunyai topik-topik ini, maksudnya diberikan penekanan. Dan kalau dia ajar sebagai begitu saja, tanpa memberi apa-apa contoh, ya, maksudnya kesan dan sebagainya, mungkin budak rasa terlalu jauh benda tu daripada hidup mereka. Tetapi kita macam takut-takutkan dia jugalah, ya, bahawa jikalau tidak membuat, tidak berfikir panjang, maka inilah kesan dia. So saya rasa itu sajalah agaknya harapan saya, Dr. Chong. Okey. Yang bahagia Datin Sri, terima kasih atas penjelasan. Jadi sekarang kita dapat satu gambaran yang cukup jelas, ya, tentang pendidikan kewangan dalam sistem pendidikan kita. Baik, kita perlu berganding bahu seperti yang dinyatakan oleh Yang Bahagia Datin Sri tadi tentang objektif-objektif Kementerian Pendidikan Malaysia ini, ya, kita kena bekerjasama untuk mencapai objektif-objektif ini. Dan seperti yang dinyatakan oleh Yang Bahagia Datin Sri tentang penerapan elemen pendidikan kewangan ini secara langsung dan tidak langsung dalam kurikulum sekolah, kita akan berjumpa dengan panel-panel dari bahagian pembangunan kurikulum nanti pada slot yang seterusnya, ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Yang Bahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, pengarah bahagian pembangunan kurikulum. Terima kasih, Dr. Chong.